Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Adakah dengan laporan ini, Muhyiddin akan letak jawatan sebagai Presiden Bersatu? Peja hari ini menggesa pemimpin Bersatu terus taat kepada Muhyiddin. Walau bagaimanapun ikuti ulasan ini karena ada bahagiannya yang menunjukkan ada ciri-ciri Muhyiddin mungkin akan meletakkan jawatan atau mengundur diri daripada Presiden Bersatu. Peja gesa pemimpin Bersatu terus taat kepada Muhyiddin. Ahmad Faizal Azumi berkata demikian, susulan kenyataan Muhyiddin, beliau sedang melatih orang baru untuk memimpin Bersatu. Jadi dengan kenyataan Muhyiddin bahwa beliau sedang melatih orang baru, adakah beliau sedang bersedia untuk mengundurkan diri, meletakkan jawatan sebagai Presiden Parti Bersatu bagi memberi laluan kepada orang-orang baru memimpin parti tersebut? Barisan kepimpinan Bersatu perlu menzahirkan taat setia yang jitu terhadap Presiden Muhyiddin Yassin. Kata Ahmad Faizal Azumu, di sebalik ura-ura berlaku peralihan kuasa dalam parti. Yang penting semua pemimpin bekerja sama dan memberi ketaat-setiaan yang cukup kuat, cukup padu kepada Presiden. Itu penting, kata Peja. Kata timbalan Presiden Bersatu itu selepas merasmikan persidangan sayap pemuda dan wanita. Baru-baru ini Muhyiddin berkata beliau sedang melatih orang baru untuk memimpin Bersatu, merujuk kepada Setiausaha Agung Bersatu, yaitu Hamzah Zainuddin yang kini menggalas tanggung jawab sebagai Ketua Pembangkang. Mengikut kelaziman, jawatan Ketua Pembangkang disandang Ketua Parti atau gabungan politik, contohnya Anwar Ibrahim, yang memegang status itu kerana mengetuai Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan pada tahun 2008 serta 2020. Namun peliknya dalam Perikatan Nasional, itu tidak berlaku, yaitu pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, tetapi Ketua Pembangkang orang lain, yaitu dijalankan atau diambil, digalas pula oleh Setiausaha Agung Bersatu, yaitu Hamzah Zainuddin. Mengulas lanjut perkara itu, Faizal Azumu atau lebih dikenali sebagai Peja, yang juga bekas ahli Parlimen Tambun, selepas dikalahkan oleh Anwar Ibrahim di Tambun, berkata, Hamzah Zainuddin bukan saja pemimpin masa depan, tetapi juga ialah pemimpin masa kini. Bagaimanapun, beliau berpendapat selain ahli Parlimen Larut itu, Bersatu juga mempunyai pemimpin berwibawa lain, seperti Naib Presiden Ronald Kiandi dan Radzi Jedin. Ini semua mampu satu hari ini ambil alih tampuk pimpinan dalam Bersatu. Kita pun tertanya-tanyalah kan, adakah Peja ni kurang berminat melihat Hamzah Zainuddin menggantikan Muhyiddin Yassin? Tambahan pula, Peja ni adalah jawatannya ialah timbalan Presiden Bersatu. Dia bukan sekadar naib presiden, tapi adalah timbalan presiden. Jadi selayaknya Peja boleh menggantikan Muhyiddin Yassin. Tapi kebelakangan ini kita dengar seperti Peja senyap saja. Tiada pula disebut-sebut bakal menggantikan Muhyiddin. Adakah beliau sakit hati atau kecil hati? Tak tahulah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini keputusan daripada mahkamah yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan Muhyiddin. Mahkamah telah putuskan bahawa Muhyiddin dapat pasport kekal atau tidak akan diberitahu pada 29 November ini. Namun ada beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini tentang isu ini. Merdeka kata, beliau kata berhati-hati. Jangan sampai isu ini menjadi duluan. Jangan sampai isu ini menjadi rujukan, kata beliau lagi. Kerana kalau Muhyiddin dapat mendapat kelulusan pasport tersebut secara kekal, kata mereka, ditakuti dan dikhawatiri jangan-jangan
orang lain juga akan menggunakan isu ini bagi diri mereka pula. Kata mereka, kalau Muhyiddin pun boleh dapat pasport beliau dengan beberapa alasan tertentu, nanti jangan-jangan ditakuti orang lain juga yang tertuduh di mahkamah akan menggunakan isu ini, akan menggunakan kemenangan Muhyiddin itu. Kalaulah Muhyiddin dapat pasport tersebut, akan pula digunakan oleh individu-individu tertentu, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, apa yang dilaporkan dalam Malaysia kini, Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini menetapkan 29 November untuk membuat keputusan berhubung permohonan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pasport antarabangsanya secara kekal. Hakim Azura Alwi menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujahan peguam pemohon Datuk K. Kumarendran serta timbalan pendakwa raya DPP Datuk Wan Sa'aruddin Wan Ladin dan Lim Wei Kiong. Terdahulu, Kumarendran berhujah bahawa ia tidak sepatutnya menjadi isu bagi mahkamah menyerahkan pasport itu tanpa syarat kerana anak guamnya tidak pernah gagal menghadiri prosiding mahkamah sejak kes itu bermula. Anak guam saya juga memegang beberapa jawatan penting di negara ini. Beliau ahli Parlimen Pagoh dan Presiden Bersatu. Beliau juga memiliki aset di Malaysia, kata beliau. Namun, itulah yang dirisaui oleh rakyat Malaysia, bukan kerana dia melarikan diri, tapi mereka takut ianya jadi duluan, jadi ikutan, kata mereka lagi. Oleh itu, peguam itu kata tidak timbul isu untuk mahkamah tidak menyerahkan pasport secara kekal. Sementara itu, Wan Sa'aruddin dalam hujah balasnya berkata permohonan berkenan tidak sepatutnya dibenarkan kerana tertuduh masih menghadapi 3 pertuduhan pengubahan wang haram. DPP Lim pula berhujah bahawa jika permohonan itu dibenarkan, ia akan memperolok-olokkan keadilan kerana alasan utama tertuduh mendapatkan pasport secara kekal adalah tujuannya untuk percutian. Muhyiddin, 76 tahun, hadir ke mahkamah hari ini. Pada 16 Oktober lepas, Muhyiddin memfailkan notis permohonan supaya mahkamah mengubah bon yang dikenakan terhadapnya bagi mengembalikan pasport antarabangsanya tanpa syarat. Dalam afidavit sokongannya, ahli Parlimen Pagoh itu berkata, beliau memerlukan pasport untuk percutian keluarga ke London dan pemeriksaan kesihatan di Singapura pada akhir tahun ini. Pada 2 Oktober lepas, Muhyiddin memfailkan permohonan supaya beliau dilepas tanpa dibebaskan daripada 3 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 200 juta ringgit berkaitan projek Jana Wibawa. Muhyiddin berdepan 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah 195 juta ringgit daripada Bukhari Equity Sdn Berhad yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB milik Bersatu. Beliau didakwa melakukan perbuatan itu di CIMB Bank Cawangan Menara KL, Jalan Stesen Sentral di sini pada antara 25 Februari hingga 16 Julai 2021 serta 8 Februari dan 8 Julai 2022. Muhyiddin juga didakwa di Mahkamah Session Shah Alam pada 13 Mac lepas terhadap 1 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah 5 juta ringgit dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session untuk dibicarakan bersama. Pada 15 Ogos lepas, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Pihak pendakwaan memfailkan notis rayuan di Mahkamah Rayuan pada hari sama terhadap keputusan itu dan pendengaran rayuan ditetapkan pada 28 dan 29 Februari 2024. Saudara-saudara sekalian, itu ialah laporan yang menghangatkan kita hari ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.